Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ni kita nak sambung masih lagi 5.1 sifat fizik air iaitu tentang penyejatan air. Okey, kamu tengok kedua-dua rajah ini Boleh tak kamu tengok apa persamaan dia? Ya, kedua-dua bekas ini, okey, cecair bertukar kepada wap air. Cuma beza dia yang ini kita panaskan di atas api, yang ini pula menggunakan cahaya ataupun haba semula jadi. So, sebenarnya yang pertama ni adalah pendidihan dan yang kedua ni adalah penyejatan. Apa beza di antara pendidihan dengan penyejatan? Yang pertama, pendidihan berlaku di keseluruhan cecair. Maksudnya yang gelembung-gelembung kat bawah ni pun adalah air yang telah bertukar kepada wap air. Tetapi penyejatan dia hanya berlaku di bahagian permukaan cecair sahaja. Okey, bahagian bawah ni dia takkan bertukar kepada wap air. Okey, yang kedua, pendidihan berlaku pada takat didih cecair. Manakala penyejatan dia boleh berlaku pada mana-mana suhu, sebarang suhu selagi tidak mencapai takat didih air. Okey, ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, kamu bayangkan kamu tengah basuh baju, tiba-tiba kamu jumpa duit kertas. Duit kertas RM10 kamu basah. So apa yang kamu nak buat? Biasanya kita akan letak dekat tempat yang panas, okey, ataupun kita keringkan dengan hair dryer, okey, ataupun kita letakkan di bawah kipas. Kenapa? Sebab itu sebenarnya adalah mempengaruhi penyejatan air. Kalau kadar penyejatan air tinggi, maka dia cepat kering. Kalau kadar penyejatan air rendah, maka dia lambat kering. Okey, so ada 4 faktor yang mempengaruhi iaitu kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan terdedah dan juga pergerakan udara. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kelembapan udara rendah ataupun udara kering. Okey, dalam udara ada sikit sahaja wap air. Yang kedua ni, kelembapan udara tinggi atau udara dia lembap. Sebab apa? Dalam udara dia ada banyak wap air. Jadi untuk yang ini, memandangkan banyak lagi ruang kosong, maka banyaklah molekul air yang boleh tersejat untuk memenuhi ruang udara. Okey, kita cakap yang ini kadar penyejatan dia tinggi. Yang ini pula memandangkan ruangan di atas tu sudah penuh, okey, ataupun hanya ada sedikit ruang kosong, maka hanya sedikit sahaja molekul air yang akan tersejat ke udara. Kadar penyejatan dia rendah. Okey, contoh yang ini kita ada R dan S, yang mana akan kering dahulu? Kertas buat kobalt klorida yang mana? R ataupun S? Okey, jawapan dia adalah yang S. Kenapa? Sebab kita ada kalsium klorida kontang. Okey, kalsium klorida kontang ni dia berfungsi untuk menyerap uap air. Jadi udara kat sini, dekat S ni dia akan jadi kering. Okey, ataupun kadar kelembapan udara dia adalah rendah. Kelembapan udara dia rendah, maka kadar penyejatan dia tinggi. Okey, seterusnya, faktor yang kedua adalah suhu persekitaran. Kalau suhu persekitaran tinggi, maka molekul air dia akan dapat banyak tenaga untuk tersejat. Kalau suhu persekitaran rendah, maka tenaga dia tak banyak. Jadi sikit sahaja molekul air yang akan tersejat. Okey, suhu persekitaran tinggi, kadar penyejatan tinggi. Suhu persekitaran rendah, kadar penyejatan pun rendah. Okey, contoh yang ini, yang J kita jauhkan daripada lampu, yang K kita letak bawah lampu. Maka K akan lebih cepat kering sebab apa? Suhu persekitaran dia lebih tinggi. Jadi molekul air mempunyai lebih tenaga untuk menyejat. Kadar penyejatan dia tinggi. Okey, faktor yang ketiga, luas permukaan terdedah lebih besar. Yang ini luas permukaan terdedah lebih kecil. Yang ini contoh dia macam kita nak sidai baju. Okey, baju bila kita keringkan dia akan bergumpal. Jadi sebelum kita sidai tu mesti kita akan buka dia dahulu sebelum kita sidai. Kenapa? Kita nak tambahkan luas permukaan yang terdedah. Okey, bila luas permukaan terdedah besar, dalam satu masa yang sama akan ada banyak molekul air yang boleh tersejat ke udara. Tapi kalau luas permukaan terdedah kecil,
maka sikit sahaja molekul air yang boleh tersejat ke udara. Maksudnya luas permukaan terdedah besar, kadar penyejatan tinggi. Luas permukaan terdedah kecil, kadar penyejatan rendah. Okey, contoh yang ini, kertas turas P buka semua, Q separuh lipat 2 dan R kita lipat 4 suku. Maka yang paling cepat kering adalah P. Sebab apa? Luas permukaan terdedah dia paling besar. Jadi kadar penyejatan dia paling tinggi. Okey, faktor yang keempat, pergerakan udara. Yang ini kita ada kipas, maka pergerakan udara dia laju. Yang ini tak ada kipas, pergerakan udara perlahan. Apa yang kipas ni akan buat adalah dia akan menolak wap air yang sedia ada dalam udara ke tempat lain. Jadi ruang atas tu akan jadi kosong, maka molekul air boleh tersejat untuk gantikan tempatnya tadi. Okey. Kemudian kipas akan tolak lagi yang baru ni. Dia akan tolak ke tempat lain. Jadi kosong balik. So yang lain pula boleh naik ke atas balik. Okey, boleh naik ke atas. Tersejat ke atas. Okey, kalau pergerakan udara perlahan, okey, molekul wap air ni dia akan bergerak juga. Okey, tapi perlahan dan sedikit. Okey, jadi lambatlah untuk dia tersejat. So yang ini pergerakan udara laju, kadar penyejatan tinggi. Pergerakan udara perlahan, kadar penyejatan dia rendah. Okey, contoh yang ini, M kita kipas, N kita jauhkan daripada kipas. Okey, so bila kita lembapkan kedua-duanya, yang lebih cepat kering adalah M. Sebab pergerakan udara lebih laju, jadi kadar penyejatan dia tinggi. Okey, so ini adalah kesimpulan dia. Kelembapan udara rendah, kadar penyejatan tinggi. Suhu persekitaran tinggi, kadar penyejatan tinggi. Luas permukaan terdedah besar, kadar penyejatan tinggi. Pergerakan udara laju, kadar penyejatan tinggi. Boleh ya? Okey, so kita tengok aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Yang pertama, kalau nak sidai baju, kita akan buka dulu dia besar-besar baru sidai supaya luas permukaan terdedah dia lebih besar, lebih tinggi kadar penyejatan, lebih cepat kering. Yang kedua, kita gunakan hair dryer. Gunakan hair dryer untuk menambahkan suhu supaya kadar penyejatan lebih tinggi, jadi rambut kita lebih cepat kering. Okey, yang ini ikan kering. Ikan kering. Bila ikan ni kita keringkan, maka mikroorganisma tak boleh nak hidup pada kawasan yang tak ada air. Jadi ikan ini boleh tahan lebih lama. Okey, penyejatan juga digunakan untuk mendapatkan garam daripada air laut. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Okey, kita akan jumpa lagi untuk topik yang seterusnya, larutan dan keterlarutan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.